Muhammad Jamaluddin Abdul Rahman, mohon Datuk Seri Ibrahim kena keras sikit kepada penyamun-penyamun ni. Ini yang kita harapkan. Cuma saya berpesan pada teman-teman yang rapat dengan Datuk Seri Ibrahim, saya kata, jangan tunggu lama-lama. Jangan risau. Saya tahu keadaannya mungkin pimpinan di Anjung Seri Perdana merasakan kalau diambil ramai-ramai nanti orang menimbulkan isu politik. Mungkin kerana nak balas dendam. Ini bukan soal balas dendam saya. Ini bukan soal dendam. Ini soal rakyat. Rakyat mau hidup 1000 tahun lagi. Mereka yang berada, yang dah biasa menikmati kekayaan, sudahlah. Nak takut apa lagi? Sebenarnya bila mereka takut, inilah mengakibatkan mereka nak menjatuhkan pimpinan yang ada yang sedang menangani usaha-usaha untuk memajukan negara. Itu saja saudara. Maka disebutlah nama itu, nama ini, orang itu, orang ini yang terlibat saudara. Ni soalnya mereka meniupkan kabar angin. Matlamat lain tak ada saudara. Hanyalah untuk menjatuhkan kepimpinan. Tak boleh kata jatuh kerajaan saudara. Saudara Liza, Daisy, jangan tunggu lama-lama. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bawa pimpinan anda. Jangan tunggu lama-lama, laksanakan. Tak payah bercakap. Sebab itu saya dulu sudah tegur Datuk Seri Ibrahim ni sudahlah melontarkan kenyataan-kenyataan yang bersikap retorika. Rakyat nak tengok apa yang akan anda lakukan sebagai Perdana Menteri untuk menyelamatkan negara saudara. Sekarang ni kalau tidak nanti, kalau dibiarkan berterusan, persoalannya apakah scheme of thing akan datang balik. Jangan lupa kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan dulu dijatuhkan oleh scheme of thing. Dan mastermindnya masih berada di luar sana. Dan apakah ada scheme of thing lagi? Kali ini rasanya kalau berlaku tentulah dia punya wang yang digunakan nilainya berganda-ganda. Bukan hanya jawatan, malahan wang ringgit. Kerana pemain-pemainnya yang dikatakan terdiri daripada orang-orang tertentu, mereka kaya raya saudara. Bagi mereka, mereka nak menyelamatkan keadaan. Saya MD Iskandar Abayuddin jadi PM okey ke? Saudara Asri SPK dia kata tak buat apa-apa pun, jadi retorik je lah. Saya mengharapkan jangan tunggu lama-lama saudara. Dan kini saya melihat juga bagaimana akhirnya Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong membuat kenyataan secara terbuka. Dia belum menyifatkan dakwaan bahawa partinya terlibat dalam cubaan menggulingkan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai karut dan tidak berasas. Ini disebut, dinyatakan oleh Presiden MCA. Yalah, dia pun cuma ada 2 kursi saja saudara. Tapi beliau menyatakan dengan jelas, partinya tidak akan sama-sama sekali bersekongkol dengan mana-mana pihak yang mahu mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Seperdana. Walaupun dalam kerajaan perpaduan itu musuh utama pada MCA adalah DAP. Tapi dia, baginya soalnya yang penting sekarang ni adalah kerajaan sedang berusaha untuk membaik pulih ekonomi negara yang sudah lumpuh. Saya cakap terus terang saudara, kalau hutang 1.5 triliun, kita ni umpama badan kita ni saudara, sakit sana sini, dah lumpuh, macam mana nak dipulihkan balik? Dan kita dalam keadaan sekarang ni mungkin ada sedikit sinar. Saudara Azman Ismail kata marah walaupun yang buta tentang politik. Inilah keadaan saudara. Mereka mungkin terhasut oleh kebencian. Benci pada orang tu, benci pada orang ini. Saya selalu bertanya pada mereka. Ada teman-teman siang tadi pun bertanya dengan saya. Petang tadi pun ada seorang sahabat saya, dia membuat dia punya live-nya. Dia bertanya dengan saya macam mana kedudukan sekarang. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, apakah beliau akan dijatuhkan? Saya bertanya padanya. Saya bertanya, saudara, okey, ini soalan yang baik, dia kata. Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan, siapa calon untuk menggantikan beliau? Yang mempunyai wibawa, yang mempunyai kekuatan untuk memerangi rasuah. Saudara jangan lupa, saudara, ini peperangan dengan rasuah ini bukan main-main. Ini melibatkan, kalau di negara luar, saudara, berlaku lebih teruk lagi daripada ini. Apa yang berlaku di negara-negara macam di negara Itali, di Cuba dan sebagainya. Ini peperangan jiwa, peperangan fizikal terhadap mereka yang terlibat dengan kartel-kartel. Macam mana saya katakan? Sebenarnya saya nak mengulas juga macam hari ini. Contoh, bagaimana pengusaha-pengusaha sayur-sayuran di Lojing, di Camora Highland, mereka tidak dapat memasarkan sayur-sayuran yang dihasilkan oleh mereka. Akhirnya sayur-sayur tersebut terbuang begitu saja.
Saya katakan ini silapnya kerana tiada perancangan. Kalau pimpinan terdahulu ada perancangan, sebab itu saya minta Abang Mat Sabu kita ni pastikan di setiap kawasan yang ada usaha-usaha pertanian ini yang melibatkan hasil yang banyak ataupun pusat pungutan hasil-hasil pertanian ini, mesti ada loji-loji yang lengkap, yang di mana sayur ke buah-buahan ke boleh disimpan dalam tempoh jangka yang panjang. Ini disebabkan bila menjelangnya musim perayaan, Kementerian Pengangkutan memutuskan tidak diizinkan mana-mana lori mengangkut ataupun berada di jalan raya selama 4 hari. Dalam 4 hari ini lori tak boleh nak angkut, tak boleh nak mengangkat segala hasil-hasil nak dibawa ke pasar. Maka usahawan-usahawan ataupun pengusaha-pengusaha sayur-sayuran ni tak boleh nak buat apa. Itu keadaannya. Dan ini disokong dan didendangkan oleh kartel-kartel yang mengimport sayur-sayuran daripada luar negara. Mereka bersorak seronok kerana mereka dapat mengaut kekayaan. Kartel-kartel ini juga akan diperangi. Negara kita sekarang ni, saya yakin kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim beliau akan memerangi kartel-kartel yang menjadi pengimport makanan, sebab kita akan menghadapi krisis makanan. Jadi beliau awal-awal lagi menegaskan pengimport ini perlu menyedari tanggungjawab terhadap society ataupun tanggungjawab terhadap warga negara kita. Saudara John Labu, pegawai tidur bro, hujan panas, banjir, gaji dapat juga. Itu John Labu, saya bersetuju dengan pandangan anda, tetapi bagaimanapun perlu digerakkan. Saudara Sinar Pau kena cepat tangkap orang yang tukar pilih rakyat PRU15 PM10. Jangan lambat, mesti bertindak. Saya merasakan bahawa sekarang ni sedang berjalan. Lepas satu kebejatan sudah pun terbongkar, dan kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim dia tak peduli sama ada kamu daripada parti pemerintah ataupun di luar parti pemerintah. Sebagai contoh, bagaimana Kementerian Sumber Manusia, menterinya adalah daripada kerajaan Pakatan Harapan. V. Siva Kumar adalah menteri dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dan bila adanya insiden-insiden ataupun isu-isu yang berkait soal rasuah ini, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak campur siasat. Jangan kerana itu kita nak melindungi. Saya ingat sangat dan saya kenal sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak akan bertoleransi dengan apa saja dengan kesebaran kebejatan. Dan saya mengharapkan agar pegawai, khususnya pegawai di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, laksanakan tugas sebaik mungkin mengikut apa yang disarankan. Jangan lupa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu di Parlimen. You are working with a new Prime Minister. Anda sekarang bertugas bersama-sama dengan Perdana Menteri yang baru, yang bukan seperti dulu. Kebejatan perlu dibongkar. Dan saudara Aladin, dia kata betul tak nafikan Datuk Najib Razak terbaik, tapi setelah lebih 4 tahun baru dapat bagi BRIM. Sekarang ini saudara bukan tak nak bagi. Saya itu hari pun saya dah ulas. Ada teman-teman saya mengeluh, kata kenapa saya tak mengulas, kerajaan tak mampu memberi bantuan sambutan hari raya tu lebih, dapat 200, tak cukup. Saya mengatakan memang tak cukup kalau dibandingkan dengan harga barangan yang mahal. Jadi kalau kawalan harga barangan dapat dikawal dengan baik, RM200 pun cukup, tak ada masalah. Yang kedua, saya katakan nak bagi macam mana? Kalau RM200 untuk satu orang, bayangkanlah kalau yang dapat itu 3 juta. Artinya 600 juta. Bukan RM200 saudara. Akibatnya 600 juta. Bukan sikit wang itu saudara. Begitu juga kalau naik RM700 kali dengan 5 juta. 3.5 bilion. Nak cari duit mana? Dalam keadaan kita berhutang 1.5 trilion. Kalau kita punya wang yang banyak macam dulu, tak ada masalah. Sekarang saudara Zaidi Yusof terpulanglah. Saya bukan untuk melakukan kempen sama ada nak undi orang tua. Tidak, saya nak menjelaskan keadaan. Hari ini mereka berusaha habis-habisan untuk mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama barisan kabinetnya dari anjung kuasa Distrik Perdana, semata-mata dengan matlamatnya tidak lain tak bukan untuk menyelamatkan diri mereka daripada diburu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah.
Inilah ketakutan, inilah mimpi ngeri yang sedang melingkari pemikiran mereka. Sebab itu mereka sanggup melakukan apa saja. Dan bila Datuk Lokman melontarkan amalan tadi, dia lebih beranilah sebut orang itu orang ni. Saya tak nak sebut saudara, melainkan setelah disahkan oleh pihak berkuasa, saudara. Dan saya nak bagi tahu, tak payahlah nak menafikan, kerana pasukan keselamatan kita lengkap. Jangan lupa saudara, perbualan antara Datuk Seri Najib dengan pemimpin besar daripada negara Timur Tengah dulu pun boleh direkodkan. Perbualan antara setiausaha politik mantan Perdana Menteri Datuk Seri Sabri dengan mantan ahli parlimen yang mahu disegerakan pemenjaraan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid itu ada dalam rekod. Jadi perbualan mereka juga dipantau. Jangan risau. Cuma kita nak harapkan tindakan segera perlu diambil. Ini yang perlu dilaksanakan, dan soal siapa nak jatuh siapa tak timbul. Saya cuma nak bagi tahu pada warga kita, apa yang mereka lakukan lain tidak hanyalah untuk membebaskan mereka daripada mimpi ngeri. Tidur mereka terganggu oleh mimpi yang amat menakutkan bahawa mereka akan dibawa ke muka pengadilan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.